Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom belajar sejarah bersama Cikgu Salbia. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah tahun 6 pada minggu ini bagi tajuk yang seterusnya. Semua dah bersedia? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat dan semangat untuk terus belajar. Baiklah, pada minggu ini kita akan mempelajari masih lagi di bawah tajuk Negara Malaysia, Unit 2 Bumi Dipijak, Langit Dijunjung, Standard Kandungan Negeri-negeri di Malaysia dan standard pembelajaran adalah menerangkan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia. Pada minggu yang lepas, kita telah mempelajari bahawa setiap negeri mempunyai gelaran masing-masing bagi ketua negeri masing-masing. Antaranya adalah gelaran sultan ataupun raja, gelaran yang di-Pertua Negeri dan juga gelaran yang di-Pertuan Besar. Masihkah kamu ingat? Bagus. Cikgu harap kamu dapat ingat gelaran-gelaran yang digunakan oleh ketua-ketua negeri yang ada di negara kita. Bagi yang menggunakan gelaran sultan ataupun raja, negeri-negerinya adalah Kedah, Selangor, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Perlis. Manakala yang menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar adalah Negeri Sembilan. Seterusnya, yang menggunakan gelaran yang di-Pertua Negeri adalah Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan juga Melaka. Yang menggunakan gelaran yang di-Pertua Negeri merupakan negeri-negeri yang tiada sultan ataupun raja. Baiklah, kita lihat bagaimanakah pelantikan yang ada bagi sultan di negeri Kedah, Selangor, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga di Perlis. Ianya menggunakan sistem pewarisan takhta yang berdasarkan jurai keturunan sebelah bapa. Bermaksud, pewarisan takhta bagi negeri-negeri di atas adalah berdasarkan keturunan yang diwarisi di sebelah bapa. Biasanya putera sulung sultan akan memegang jawatan sebagai raja muda ataupun tengku mahkota dan lazimnya dia akan dilantik untuk menggantikan ayandanya. Jadi sistem ini dikenali sebagai sistem pewarisan takhta. Sebagai contoh, Sultan Selangor iaitu Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj mempunyai seorang ananda ataupun putera sulung iaitu Tengku Amir Shah ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Sultan Selangor melantik putera sulung baginda sebagai Raja Muda Selangor. Jadi, setelah kemangkatan Sultan Selangor nanti, maka Raja Muda Selangor lah yang akan mengambil alih menggantikan ayandanya sebagai Sultan Selangor. Jadi, sistem pewarisan takhta ini digunakan bagi negeri-negeri Kedah, Selangor, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Perlis. Boleh kita teruskan? Baiklah. Bagi negeri Perak pula, ianya menggunakan gelaran sultan juga, tetapi sistemnya adalah sistem penggiliran. Jika tadi adalah sistem pewarisan takhta, di Perak menggunakan sistem penggiliran dan sistem ini sangat unik dan berlainan daripada negeri-negeri yang lain. Sistem ini bermula daripada Raja Kecil Bongsu, Raja Kecil Tengah, Raja Kecil Sulong,
Raja Kecil Besar, Raja Dihilir, Raja Muda dan Paduka Seri Sultan. Pertabalan seorang sultan atau gelaran kerajaan lain dalam hierarki tersebut hendaklah mengikut undang-undang tubuh kerajaan negeri Perak. Dewan Negeri Perak berperanan dalam melantik Raja Pemerintah bergelar Sultan. Bermaksud, bagi Sultan Perak, ianya menggunakan sistem penggiliran. Sebagai contoh, Sultan Perak sekarang adalah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ibni almarhum Sultan Azlan Shah Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah. Baginda merupakan Paduka Seri Sultan Perak. Jadi mengikut penggilirannya, seterusnya adalah Raja Muda Perak dan penggiliran seterusnya adalah Raja Dihilir Perak. Jadi bagi negeri Perak, ianya menggunakan sistem penggiliran. Seterusnya bagi pelantikan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, ianya dilantik melalui proses pemilihan. Pemilihan oleh undang yang 4. Apakah undang yang 4 tersebut? Ianya terdiri daripada Undang Luak Sungai Ujong, Undang Luak Jelebu, Undang Luak Johor dan Undang Luak Rembau. Undang-undang ini akan bersidang dan melantik seorang yang akan ditabarkan sebagai Yang di-Pertuan Besar. Sebagai contoh, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus yang sekarang ialah Tuanku Mukrish ibni almarhum Tuanku Munawir. Baginda dilantik dengan cara proses pemilihan oleh undang yang 4. Baiklah, dapatkah kamu ingati kita telah mempelajari 3 jenis ataupun 3 kaedah pelantikan ketua negeri. Yang pertama tadi, sistem pewarisan takhta melalui jurai keturunan sebelah bapa. Yang kedua, sistem penggiliran. Dan yang ketiga, dilantik melalui proses pemilihan oleh undang yang 4. Baiklah, yang terakhir, pelantikan bagi Yang di-Pertuan Negeri, Negeri Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah, ianya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Tahukah kamu kenapa Yang di-Pertuan Agong yang melantik ketua negeri-negeri tadi? Betul, kerana negeri-negeri tadi tidak mempunyai sultan ataupun raja. Yang di-Pertuan Negeri akan menjalankan tugas untuk tempoh satu penggal bersamaan 4 tahun. Dan perkhidmatan beliau boleh disambung dengan perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Bermaksud, Yang di-Pertuan Negeri akan mengalami pertukaran jawatan selepas tempoh 4 tahun ataupun 1 penggal. Sebagai contoh, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib bin Mahmud mengangkat sumpah pelantikan jawatan. Untuk yang terkini, gambar yang cikgu tunjukkan ini adalah berdasarkan bahan daripada buku teks kamu ya, pada muka surat 31. Dan untuk pengetahuan kamu, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang terkini bukan lagi Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib bin Mahmud ya. Okey. Jadi gelaran-gelaran ketua negeri yang ada adalah Sultan, Raja, Yang di-Pertuan Besar dan juga Yang di-Pertua Negeri. Baiklah, rumusan tajuk kita pada hari ini adalah bagi negeri Kedah, Selangor, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Perlis, ianya menggunakan sistem pewarisan jurai keturunan sebelah bapa.
Manakala bagi negeri Perak, ianya menggunakan sistem penggiliran mengikut hierarki undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perak. Seterusnya bagi Negeri Sembilan, ianya merupakan satu proses pemilihan oleh Undang yang 4. Dan yang terakhir, bagi Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, jom kita buat kerja sekolah. Yang pertama, cikgu nak minta kamu buat nota yang ini dalam buku tulis ataupun buku nota sejarah, iaitu gelaran-gelaran yang ada bagi Ketua Negeri Malaysia. Seterusnya, buatkan peta buih bagi ciri-ciri ataupun perkara yang ada bagi kaedah pelantikan Sultan bagi negeri-negeri Kedah, Selangor, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Perlis. Buatkan dalam bentuk peta buih dan isikan di dalamnya ya, macam biasa. Yang seterusnya adalah bagi pelantikan Sultan untuk negeri Perak. Apakah keistimewaannya? Isikan di dalam buih-buihnya. Dan bagi Negeri Sembilan pun sama, terdapat 2 isi penting. Dan yang terakhir adalah bagi Sabah, Sarawak, Melaka dan Pulau Pinang. Dan seterusnya, cikgu ada sediakan satu latihan word wall. Kamu boleh jawab bersungguh-sungguh supaya dapat markah yang penuh. Baiklah. Setakat ini sahaja tajuk kita pada minggu ini, iaitu berkenaan dengan sistem pelantikan bagi ketua-ketua negeri di Malaysia. Jadi sehingga kita bertemu lagi, cikgu ucapkan selamat belajar dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.